Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual, bersiaran serentak di platform media sosial, saluran radio dan TV. Konflik di Sudan, Kesatuan Afrika AU merayu negara jiran dan masyarakat antarabangsa membantu penduduk Sudan meninggalkan negara itu. AU turut menggesa gencatan senjata dikuatkuasakan semula. Pengerusi Suruhanjaya AU Musa Faki Mahamad ketika membuat seruan itu meminta negara jiran, agensi serantau dan global membantu memudahkan pemindahan orang awam serta memastikan mereka melintasi sempadan dengan selamat tanpa halangan. Faki turut menggesa tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF segera bersetuju untuk menguatkuasakan gencatan senjata kekal. Dalam pada itu, lebih 200 warga Iraq yang dibawa keluar dari Sudan selamat tiba di Baghdad menurut Kementerian Luar. Daripada 234 orang yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Baghdad dari Port Sudan, 16 merupakan warga Syria. Kesemua mangsa terpaksa menempuhi perjalanan sejauh 1,000 km menaiki bas dari Khartoum yang mengambil masa 12 jam sebelum tiba di Port Sudan. Sekurang-kurangnya 512 orang terbunuh dan 4,193 lagi cedera dalam pertempuran antara tentera kerajaan dengan RSF. Majlis Eropah menyifatkan tindakan Rusia melarikan kanak-kanak Ukraine ibarat pembunuhan beramai-ramai. Menurutnya, bukti yang diterima mengenai tindakan itu sepadan dengan definisi pembunuhan beramai-ramai yang ditetapkan Konvensyen 1948. Menerusi resolusi yang diluluskan, Majlis Eropah menggesa kanak-kanak berkenaan dikembalikan dengan selamat ke Ukraine. Lebih 16,000 kanak-kanak dilaporkan diculik dan dibawa ke Rusia sejak pencerobohan 24 Februari tahun lalu. Resolusi itu turut menyebut terdapat bukti kanak-kanak berkenaan telah melalui proses pemadaman identiti. Mereka dipaksa mengikuti pendidikan bahasa pertuturan, budaya dan sejarah Rusia. Dalam pada itu, Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap agensi perisikan Rusia FSB dan Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC. Ia selepas Rusia menahan seorang warga Amerika, Evan Gershkovich, yang juga wartawan Wall Street Journal bulan lalu. Setiausaha rendah Jabatan Perbendaharaan Brian Nelson dalam satu kenyataan menyebut 4 pegawai kanan IRGC turut dikenakan sekatan. Sekatan tersebut menyasarkan pegawai kanan dan agensi keselamatan di Iran dan Rusia yang terbabit dalam penculikan atau penahanan secara tidak sah warga negaranya di luar negara. Kematian akibat kebuluran di Afrika terus mencatatkan peningkatan berikutan kemarau dan konflik berterusan. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF, NGO Care dan Oxfam dalam sidang media bersama memberi amaran rantau itu kini berdepan dengan krisis makanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Secara purata, kematian akibat kebuluran direkodkan pada setiap 36 saat di Habsyah, Kenya dan Somalia. 22 juta penduduk lagi diancam kebuluran. Kira-kira 20 juta lagi penduduk di rantau Sahel hidup tanpa jaminan makanan. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menerima pakai resolusi menyeru Taliban segera menarik balik semua sekatan yang dikenakan terhadap wanita. Badan dunia itu turut mengutuk larangan wanita Afghanistan bekerja untuk PBB. Resolusi tersebut diluluskan sebulat suara semua 15 anggota Majlis Keselamatan. Ia menyifatkan larangan yang diumumkan awal bulan ini sebagai mengancam hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan. Resolusi itu merujuk akses kepada pendidikan, pekerjaan dan kebebasan bergerak selain penyertaan penuh, samarata dan bermakna wanita dalam kehidupan awam. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk mengikat Manchester United 2-2 di laman sendiri. Keputusan itu menyaksikan United kekal di tangga keempat mengumpul 60 mata daripada 31 perlawanan, manakala Spurs di tangga kelima 6 mata di belakang United. Dalam aksi lain, Newcastle menumpaskan pasukan kedua tercorot Everton 4-1 untuk kekal menduduki tempat ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.